Patuh besar-besaran dan bersepadu bermula hari ini tingkat kepekaan pemilik kilang. Angkara sindiket Bitcoin pun duduk terputus bekalan elektrik. Salam hormat dan salam sejahtera. Ini berita wilayah edisi 2 Julai 2021 bersama dengan saya, Reddy Robin dan juga rakan jurubahasa isyarat Tan Libi. Kami membawakan berita dari wilayah utara, selatan, timur dan barat. Lintas langsung hari ini, seperti biasa kita ke Sabah dan Sarawak juga ke negeri Johor. Dan fokus hari ini, selain lebih 700,000 individu di Johor terima vaksin masing-masing, juga Lembaga Kemajuan Bintulu sumbang RM1 juta untuk program vaksinasi Sarawak. Terus setia bersama kami dalam berita wilayah. Kilang yang mendapat kelulusan peroperasian diingatkan agar mengambil langkah tambahan dengan meletakkan kod QR MySejahtera di setiap pintu masuk mana-mana bahagian dalam kilang. Ia bagi memudahkan pengesanan kontak jika terdapat sebarang jangkitan COVID-19. Menurut Ketua Polis Daerah Temerloh ACP Muhammad Azhar Yusof, walaupun kilang telah mematuhi setiap prosedur operasi standard SOP ditetapkan Majlis Keselamatan Negara, namun dengan langkah tambahan berkenaan, ia dapat meningkatkan lagi kepekaan mereka dalam mengesan penularan jangkitan. Walaupun SOP yang dikeluarkan memang dah cukup lengkap. Okey, saya harap kilang-kilang mematuhi. Okey, mematuhi. Okey, mungkin pihak kilang dia tak memahami keperluan yang QR code dan sanitizer tu. Sepatutnya diperluaskan. Bukan hanya setakat di pintu masuk. Bukan hanya setakat di pintu utama. Pekerja-pekerja masuk untuk check in dan check out. Okey, tapi diperluaskan sebagaimana yang terdapat dalam setiap departmen. Sebab wabak Covid ni kita kena sentiasa peka dengan keadaan semasa. Dia mengetahui patuh di kilang kertas Asian Under Paper Industries Temerloh. Dalam operasi ini, 59 anggota termasuk pegawai agensi Jabatan Pertahanan Awam serta Jabatan Kesihatan Daerah Temerloh digerakkan ke 4 kilang. Kesemua premis berkenaan didapati patuh SOP seperti digariskan. Tambah beliau, operasi pemantauan akan terus dilaksana dari semasa ke semasa bagi mengekang penularan COVID-19. Setakat ini, daerah Temerloh mencatat 96% kadar pematuhan SOP yang ditetapkan. Kira-kira 1,200 penduduk di Taman Flora Kuala Sungai Alustar terpaksa bergelap hampir 3 jam susulan bekalan elektrik kawasan perumahan itu terputus akibat kegiatan sindiket mata wang kripto Bitcoin. Kegiatan haram di sebuah kediaman teres 2 tingkat itu terbongkar selepas pihak Tenaga Nasional Berhad TNB membuat pemeriksaan berikutan laporan gangguan bekalan elektrik di kawasan terbabit. Susulan aduan TNB, pasukan polis dari bahagian Kongsi Gelap, Maksiat dan Perjudian D7 Ibu Pejabat Polis Kontingen Kedah yang diketuai Inspektor Muhammad Faizul Izzuan Harun dan Inspektor Ashari Yaakob membuat serbuan. Mereka mendapati rumah tersebut sebenarnya didiami sindiket yang melakukan kegiatan melombong Bitcoin. Ketika serbuan, ahli sindiket iaitu 4 lelaki warga tempatan didapati bersembunyi dalam gelap.
Suspek berusia lingkungan 20 hingga 40 tahun ditahan. Turut dirampas satu set komputer dan 60 mesin melombong Bitcoin yang bernilai RM60,000 secara keseluruhan. Sindiket terbabit dipercayai beroperasi sejak seminggu lalu dengan mendapat upah RM1,500 hingga RM2,000 setiap seorang sebulan. Ketua Polis Kedah Datuk Kamarul Zaman Mamat ketika dihubungi mengesahkan serbuan dan tangkapan. Kes disiasat mengikut Seksyen 374-427 Kanun Keseksaan. Baik, berita wilayah peka dan berwibawa akan diteruskan dengan perkembangan setempat sekitar wilayah timur selepas ini. Terus bersama kami. Kerja tu anak saya bagi satu lukisan kat saya, dia just tulis kakak rindu ibu. Banyak yang telah diviralkan di WhatsApp sehingga kedua kampung ini mau menerima suntikan vaksinasi ini. Dua lori yang membawa 455 kotak besar berisi rokok putih berjenama tidak lulus kastam bernilai RM1.1 juta ditahan di sekatan Jalan Raya SGR berdekatan Kampung Laloh di Jalan Kuala Krai, Gua Musang, Kelantan. Timbalan Ketua Polis Kelantan SAC Abdullah Muhammad Piah memaklumkan dua pemandu lori yang berusia 29 dan 54 tahun turut ditahan semalam. Anggota polis bertindak menahan lori berkenaan selepas dilihat dipandu dalam keadaan mencurigakan sebelum pemeriksaan dilakukan. Salah seorang pemandu lori tersebut telah menawarkan rasuah kepada anggota kita semasa membuat pemeriksaan untuk mereka melepaskan diri. Namun begitu, anggota kita yang kuat integritinya tidak menerima tawaran tersebut, terus menahan dan menangkap mereka berdua. Pemeriksaan lanjut yang dijalankan polis turut menemukan dua nombor plat kenderaan palsu dalam lori tersebut. Siasatan juga mendapati kedua-dua lori itu dalam perjalanan dari selatan tanah air membawa bekalan rokok ke pantai timur Semenanjung untuk dihantar ke Kota Baru, Machang, Tanah Merah dan Tumpat. Jelasnya lori yang dipandu itu juga mempunyai surat kebenaran yang dikeluarkan oleh Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri MITI bagi rentas negeri dan daerah selain membuat pengisytiharan membawa bekalan makanan runcit. Kedua-dua suspek telah direman selama 4 hari bermula semalam hingga Ahad ini untuk siasatan lanjut mengikut Seksyen 135-1-E Akta Kastam 1967. Semua orang kurang upaya OKU di Terengganu yang berdaftar dengan Jabatan Kebajikan Masyarakat akan dipastikan mendapat vaksin COVID-19. Ketika ini terdapat 30,000 OKU pelbagai kategori di seluruh negeri itu. Pengarah Kesihatan Negeri Dr. Nur Azimi Yunus berkata ia penting untuk dilaksanakan memandangkan golongan tersebut adalah kelompok yang perlu diberi perhatian. Sumbangan itu usaha dipergiat bagi memastikan kumpulan berkenaan termasuk dalam program vaksinasi negara. Lebih kurang ada dekat 30,000 OKU di seluruh negeri Terengganu yang sepatutnya diberi keutamaan untuk mendapat suntikan daripada pelbagai kategori. Dan kita memang aware berkenaan data ini, jadi memang kita sedang memproses data-data berkenaan di seluruh daerah lah. Jadi kalau ada di peringkat daerah, mereka akan diserapkan kepada PPB awam sedia ada. Jadi mungkin kita akan ambil masa untuk seboleh mungkin kita akan habiskan suntikan kepada mereka dengan segera. OKU Fizikal Muhammad Hanafi Rosli, 23 tahun berkata, kebimbangan untuk mendapatkan vaksin pada awalnya mampu diatasi demi kebaikan semua pihak. Takut kot nak dapat vaksin kan. Orang kata gitu. Lepas tu ni baru nak cuba ni vaksin kan. Kena bagi kat untuk kebaikan untuk kita semua, kita jaga kita. Untuk keselamatan lah, untuk keselamatan semua
kerana nanti takut dijangkiti kan. Jadi kita galakkan untuk orang vaksin supaya kalau kita terkena pun kita tak seteruk sangat sebab badan sudah ada antibody. Dalam perkembangan sama, hampir 85% daripada 658 ahli Persatuan Orang Pekat Negeri bersetuju mendapatkan vaksin, manakala selebihnya belum menyatakan persetujuan masing-masing. Sebagian takut ataupun masih belum dapat panggilan lagi ataupun masalah komunikasi, mungkin ramai yang tak faham kot untuk pendaftaran tu macam mana. Terdahulu, 200 golongan OKU pelbagai kategori di negeri ini mendapatkan vaksinasi dos pertama mereka di PPV Pusat Dagangan Terengganu. Dalam pada itu, barisan atlet sukan para di bawah kawal selia Jabatan Belia dan Sukan Negeri Terengganu JBSN Terengganu mendapat kabar gembira setelah mula menerima suntikan vaksin COVID-19 secara berperingkat. Kelompok pertama barisan atlet yang kini dalam persiapan ke pentas Tamasya Para Sukan Malaysia Para Sukma pada 2022 nanti menerima dos pertama. Atlet yang ditemui menzahirkan kesyukuran kerana mereka antara yang diberi keutamaan, memandangkan mereka juga merupakan golongan berisiko tinggi. Hasil kerjasama antara JBSN Terengganu bersama Kerajaan Negeri melalui Badan Bertindak Imunisasi COVID-19 CITF selaku agensi berkaitan sekaligus membantu mempercepatkan penerimaan vaksin para atlet. Saya sebagai atlet para Kuala Terengganu ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua yang telah di vaksin dan kepada semua para atlet Malaysia. Jangan takut untuk di vaksin kerana itu semua adalah kesihatan. Saya sebagai atlet para mewakili OKU rasa sangat bertuah dan bersyukur dapat cucuk vaksin ini. Jadi kepada atlet yang lain bolehlah mari sebab tak rasa benda pun, tak sakit pun cucuk vaksin. Saya begitu terharulah kerana apabila atlet-atlet kita ni telah divaksin, keyakinan diri mereka untuk menjalani latihan untuk menghadapi para sukma di Johor nanti semakin tinggi. Fikri Mahmud turut menjelaskan yang pihaknya masih menanti keputusan daripada Majlis Keselamatan Negara melalui Kementerian Belia dan Sukan untuk kembali menyambung rutin program latihan. Walaupun berdepan cabaran getir sewaktu tempoh pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan, setakat ini kontingen Terengganu tidak akan menarik diri daripada 10 acara yang bakal dipertandingkan di Tamasya Para Sukma nanti. Penularan pandemik COVID-19 beri kesan terutama kepada pemain industri pelancongan seperti pengusaha rumah tumpangan, pemandu bot serta kedai cenderamata. Menyedari ia mengambil masa untuk pulih, penduduk Pulau Perhentian Besut yang bergantung sepenuhnya kepada industri pelancongan kini mengusahakan pertanian di kebun peninggalan keluarga. Ia bagi memastikan kelangsungan hidup sejak kehilangan punca pendapatan ekoran tiada kemasukan pelancong luar ke pulau ini. Menurut pengerusi kawasan Rukun Tetangga KRT Pulau Perhentian Zainuddin Muhammad, ada di antara mereka juga mula menjadi nelayan serta membersih kebun durian bagi mengutip hasil. Buat sementara waktu mereka juga menanam pisang untuk keperluan sendiri serta menjualnya secara kecil-kecilan di sekitar kampung. Selepas pelancongnya baru ni, kita down pelancongnya baru ni, kita pergi pada nelayan. Tapi nelayan pun tidak dapat tampung keadaan semasa ni. Jadi kita terus kepada pertanian. Seperti kita kata kerja kosong jugalah pertanian ni pun nak boleh kasih. Itu dah 5 bulan pula. Tak jalan dah hingga dia. Pelacung tidak jalan. Biasa kita boleh fitih, boleh hasil pun ngabuk. Dah ni terpaksa naik bukit lah. Nak cuci kebun ke apa. Kawak ke tua. Pendengar ada tua tu. Baik, untuk perkembangan cuaca di seluruh negara, langsung ke Jabatan Meteorologi Malaysia. Kita bersama dengan pegawainya Muhammad Napizi Mat Napiah. Napizi.
Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita mulakan laporan cuaca pada petang ini dengan melihat keadaan cuaca semasa. Imej Gemar Radar menunjukkan keadaan cuaca hujan lebat yang berlaku di negeri-negeri sekitar utara Semenanjung sejak pagi tadi, kini sudah pun reda sepenuhnya. Keadaan ribut petir pada petang ini hanya berlaku di kawasan-kawasan pedalaman bagi negeri Perak, Kelantan, Terengganu, Pahang dan juga di beberapa kawasan di negeri Johor. Keadaan ribut petir bagi kawasan-kawasan ini dijangka akan berterusan sehingga ke awal malam nanti. Kita lihat pula tinjauan cuaca untuk negeri Sabah dan Sarawak. Keadaan cuaca hujan lebat dan ribut petir juga berlaku di hampir kesemua bahagian untuk negeri Sabah untuk petang ini. Dan bagi negeri Sarawak pula, hujan dan ribut petir hanya berlaku di sekitar bahagian utara dan pedalaman negeri berkenaan, iaitu di sekitar bahagian Limbang dan juga Kapit. Keadaan cuaca hujan bagi kawasan-kawasan yang dinyatakan tadi juga dijangka akan berterusan sehingga ke awal malam. Selain itu, ingin juga dikongsikan bahawa buat masa ini, negara Kanada dan beberapa kawasan di Amerika Syarikat sedang mengalami gelombang haba dengan suhu yang boleh mencecah sehingga hampir 50 darjah Celsius. Walau bagaimanapun, negara kita tidak terjejas dengan keadaan tersebut. Malah, taburan hujan juga dijangka akan lebih banyak berbanding biasa pada bulan ini. Sekian dahulu info cuaca buat kali ini. Sebelum berpisah, kita lihat tinjauan cuaca bagi bandar-bandar utama di seluruh negara. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Baik, bersua kembali. 2,393,882 individu atau 70.3% daripada populasi telah menerima suntikan dos kedua vaksin sekaligus melengkapkan vaksinasi mereka setakat semalam. Baik, kita nak bersama dengan Akila Arbain. Difahamkan di Johor saja sudah pun mencecah 714,017 individu yang menerima vaksin masing-masing. Akila, laporannya. Redwin, untuk pengetahuan anda juga, keseluruhan angka itu melibatkan 457,921 individu bagi dos pertama, manakala 256,096 orang lengkap dua dos. Sementara itu, pendaftaran vaksin bagi negeri ini pula telah merekodkan 2.1 juta individu menerusi aplikasi MySejahtera. Sebanyak 156 pusat pemberian vaksin PPV aktif di Johor, antaranya Persada Johor, Dewan Jubli Intan Kota Tinggi dan Dewan Maharani Muar serta PPV dikendalikan pihak swasta. COVID-19 menyaksikan risiko perniagaan tidak dijangka dengan setiap perniagaan mempunyai cabaran tersendiri. Bagaimanapun, kemampuan perniagaan untuk meneruskan operasi dengan ketidakpastian perlu ditangani sebaiknya usahawan.
Bermodalkan RM28,000 selepas tamat kursus penternakan Januari tahun lepas, dua pengusaha arnab optimis perniagaan yang diusahakan mampu memberi pulangan lumayan. Mengakui berdepan cabaran ketika pandemik COVID-19, pengusahanya Abdul Halim Hassan tetap yakin perusahaan ternakan arnab di Pasar Laboratory Sendirian Berhad, Kota Tinggi mampu menjana pendapatan menerusi pelbagai produk arnab pedaging sejuk beku. Selepas hampir setahun, perusahaan ini telah menternak lebih 300 ekor arnab selain menarik lebih 50 individu untuk menceburi bidang sama. Waktu saya bela arnab ni, trend di Kota Tinggi khasnya lah masih pada tahap masing-masing hendak membela arnab. So pada ketika itu saya dah bermula mungkin lebih awal sikit lah. So pada masa itu saya pun biarkan anak-anak saya dan ramai yang datang membeli. Alhamdulillah saya rasa tak sampai 6 bulan apa yang saya modalkan tu dah balik modal lah. Kejayaan turut dikongsi rakannya Rauzan Isa yang mahu menjadikan arnab antara produk utama dalam pasaran Malaysia. Pertama dia hanya memerlukan modal yang kecil, ruang yang pun kecil dan dia punya ROI pun cepat. Hanya dengan tempoh 3 bulan penternak boleh mula mendapatkan pendapatan hasil daripada daging arnab. Mereka juga turut bercadang untuk memperluas pasaran berasaskan arnab di negara ini. Masih lagi dengan perkembangan di Kota Tinggi. Puluhan peneroka di gugusan Felda Lok Heng mengharapkan hasil tanaman yang musnah diserang gajah dapat diatasi. Mereka mendakwa senario itu telah berlarutan sejak lebih 5 tahun lepas sehingga mengakibatkan pendapatan mereka terjejas. Bagi penerokawati Aini Ismail, 67 tahun, situasi yang berlarutan itu mengakibatkan pendapatan yang diperoleh tidak seperti peneroka lain. Lebih-lebih lagi ketika harga buah sawit yang cukup tinggi sekarang. Macam gini dah bukan bertahun dah lah, bukannya setahun 2 tahun, memang dah bertahun dah. Nak buat macam mana kan? Itulah cik kalau boleh mintalah tolong siapa yang kesian dengan kita orang ni yang belum 19 ni. Kalau boleh bantu-bantulah. Memandang serius isu ini, Adun Johor Lama Roslili Jahari memaklumkan pihaknya akan berunding dengan pelbagai pihak termasuk Perhilitan bagi mengatasi perkara yang membelenggu peneroka. Jadi cara yang terbaik Felda sediakan ladang-ladang plantation yang sedia ada ni kepada 40 keluarga ni supaya mereka dapat menggunakan hasil di sana, mereka kerja di sana, tuai hasil di sana untuk menampung pendapatan mereka sehinggalah isu gajah ini selesai. Kesihatan mental tidak boleh dipandang mudah ketika ini, terutamanya kepada individu yang terkesan akibat pandemik COVID-19. Di Batu Pahat, seorang ibu muda terpaksa menggalas tanggungjawab menjaga suaminya yang mempunyai masalah kesihatan mental akibat hilang pekerjaan sebagai pemandu jengkaut ketika Perintah Kawalan Pergerakan tahun lepas. Lebih memilukan, beliau kini berperanan sebagai ketua keluarga dengan menjaga suami Khairul Kasmun 35 tahun serta 4 anak yang berusia 2 hingga 11 tahun. Keperitan yang dihadapi itu mendapat perhatian pelbagai pihak. Okay, sebagai isteri, siapa nak jauh dengan suami kan? Sebagai ibu, siapa nak anak-anak saya tak ada. Tak ada ayah. Saya fikir itulah. Saya balik, dunia saya dah mulalah berubah. Saya dah tak boleh luahkan kat dia. Dia dah emosi kejap berubah. Okey. Sejak tu makan ubat. Kalau saya rasa tak okey, pergi hospital, dia bagi nombor telefon. Telefon je, nanti ambulans datang ambil dia. Sejak kisahnya tular baru-baru ini, pelbagai pihak tampil menghulurkan bantuan keperluan kepada mereka sekeluarga. Laporan itu menutup perkembangan semasa dari Johor. Tenang dan waspada, terus patuhi SOP untuk putuskan rantaian jangkitan COVID-19. Lindung diri, lindung semua. Salam hormat dan jumpa lagi. Baik, terima kasih Akila untuk perkembangan dari Johor itu tadi.
Majlis Agama Islam Negeri Sembilan MAINS memperuntukkan RM2,654,948 menerusi bantuan zakat khas Perintah Kawalan Pergerakan PKP 3.0 kepada golongan sasar yang terkesan akibat COVID-19. Ia inisiatif membantu golongan berkenaan daripada aspek keperluan asas. Menurut Menteri Besar Datuk Seri Aminuddin Harun, peruntukan diberi kepada beberapa segmen iaitu bantuan khas tunai COVID-19 sebanyak RM1,408,850 bagi individu dan keluarga yang terjejas sepanjang PKP, terutamanya golongan B40, golongan yang kehilangan pekerjaan, peniaga, penjaja kecil serta pekerja harian. Juga bantuan sumbangan makanan bermasak bagi petugas dan barisan hadapan sebanyak RM76,580, bantuan organisasi bagi Persatuan Empunya Bas Sekolah sebanyak RM21,000 dan bantuan satu asnaf satu tablet berjumlah RM872,958. Beliau memberitahu demikian dalam sidang media secara dalam talian di Seremban. Bagi mereka yang kehilangan pekerjaan, boleh membuat permohonan secara dalam talian melalui sistem aplikasi N9 Digital atau melalui laman web www.n9.digital. 17 buah pusat pemberian vaksin PPV bas bergerak mara lainnya disediakan kepada masyarakat luar bandar termasuk orang asli di seluruh negara. Kaedah yang dibuat Kementerian Pembangunan Luar Bandar KPLB itu bagi memastikan golongan berkenaan tidak ketinggalan mendapatkan suntikan vaksin COVID-19 dengan segera. Menterinya Datuk Dr. Abdul Latif Ahmad berkata usaha dibuat agar kesemua 144,180 masyarakat orang asli layak divaksin menerima suntikan. Supaya jangan susahkan orang kampung dan kita nak kurangkan mobiliti atau pergerakan manusia. Kalau dia datang dekat Dewan Jubli Intan yang jauhnya lebih kurang dalam 30 km, dia agak menyusahkan orang kampung. Beliau berkata demikian selepas menyantuni penerima vaksin masyarakat orang asli di Kampung Orang Asli Tanah Abang, Mersing. Program ini mendapat sambutan positif masyarakat. Kesedaran masyarakat orang asli terhadap vaksin semakin tinggi. Dan hari ini saya dimaklumkan kalau ikut yang mendaftar dalam 100 lebih, 150, tapi dos yang kita sediakan 200 lebih. Maka ini melihat bahawa kesedaran semakin tinggi dan saya berharap usaha kerajaan untuk mempercepatkan vaksinasi ini disegerakan. Pada sahabat-sahabat yang belum lagi terima vaksin, marilah kita sama-sama untuk terima vaksin. Bukan untuk orang lain pun, untuk keselamatan kita sendiri, juga keluarga-keluarga, sahabat-sahabat kita yang lain. Macam berdebar lah. Okeylah, lega, tak ada apa-apa pun. Harap mana yang tak nak tu kalau boleh terimalah vaksin. Vaksin ni baik mungkin untuk kita sebab masa ke depan kita tak tahu kan. Menerusi program ini, seramai 182 orang asli menerima vaksin. Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia APMM Johor menahan sebuah kapal tunda disyaki berlabuh secara haram di perairan Johor Timur. Kapal ditahan kira-kira 1.30 petang semalam menerusi operasi jangkar haram. Pengarah APMM Negeri Laksamana Pertama Maritim Nurul Hizam Zakaria dalam kenyataan berkata, kapal tunda sepanjang 74 meter berdaftar di Panama ditahan di kedudukan 8.3 Batu Nautika Timur Tanjung Balau. Kapal dikendali 16 kru warga India berusia 26 hingga 50 tahun dan mempunyai dokumen pengenalan diri sah. Namun, nakoda kapal gagal mengemukakan dokumen kebenaran bersau. Kapal dan kru ditahan mengikut Seksyen 491B-1-L Ordinan Perkapalan Saudagar 1952. Sejak dilancarkan 24 Mac lalu, 50 kapal telah ditahan dalam operasi tersebut atas kesalahan bersau tanpa kebenaran. Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
Baik, kita berada laporan dari Sabah. Kita bersama dengan Inisia Daulus. Baik, Anne, difahamkan Sabah membenarkan pelaksanaan solat Jumaat dengan kapasiti 1.3 daripada Dewan Masjid itu sendiri. Jadi, perkembangannya dan juga perincian berita yang lain. Silakan, Anne. Ya, Redwin, selaras keputusan Kerajaan Negeri membenarkan aktiviti masjid dan surau berkuat kuasa 15 Jun di Sabah bermula hari ini, Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sabah JAIN turut membenarkan pelaksanaan solat Jumaat dengan bilangan jemaah 1/3 kapasiti Dewan Solat Utama Masjid atau 50 orang. Sebelum ini, solat Jumaat hanya melibatkan 12 orang yang terdiri daripada ahli jawatan kuasa masjid. Bagaimanapun, kebenaran hanya diberikan kepada ahli jemaah yang telah menerima suntikan vaksin lengkap. Menerusi kenyataan JAIN, semua masjid atau surau diminta melaksanakan semua garis panduan dan prosedur operasi standard SOP yang ditetapkan. Sementara itu, pelaksanaan aktiviti lain di masjid seperti kuliah, majlis ilmu dan akad nikah masih tidak dibenarkan. Tinjauan RTM di Masjid At-Taqwa RTM Kota Kinabalu, solat Jumaat dilaksana dengan pematuhan SOP yang ketat dan mematuhi bilangan jemaah yang dibenarkan. Antara SOP termasuklah penggunaan sejadah sendiri, pemakaian pelitup separuh muka dan penjarakan fizikal. Solat kali ini diimamkan Muhammad Khairul Jumdani. Sebelum ini, semua aktiviti di masjid dan surau tidak dibenarkan sebagai langkah membendung penularan COVID-19 yang semakin meningkat sehingga membawa kepada pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan 3.0 di seluruh negara. Sebanyak 11,000 penduduk dalam daerah Kudat sudah menerima suntikan vaksin sejak program imunisasi COVID-19 kebangsaan PIK dilaksanakan Mac lalu yang melibatkan 5 mukim dalam daerah Kudat menerusi 3 pusat pemberian vaksin PPV iaitu Dewan Tun Mustapa, Pejabat Daerah Kecil Matunggong dan Pejabat Daerah Kecil Bangki. Pegawai Kesihatan Kawasan Kudat, Dr. Abdul Marsudi Manah berkata, selain tertumpu di PPV, pihaknya giat bekerjasama dengan agensi lain memperluaskan liputan pendaftaran dan suntikan vaksin ke kawasan terpencil ke arah mempromosi program outreach vaksinasi COVID-19 sekaligus memperkasa Pelan Pemulihan Negara PPN. Kita dapati penerimaan liputan vaksin di daerah Kudat ini dari sehari ke sehari, ya, semakin meningkat sehingga ke hari ini kita dapati sebanyak 20,000 individu telah mendaftar sama ada melalui MySejahtera ataupun melalui website. Beliau ditemui RTM dalam program outreach vaksinasi COVID-19 di Pulau Banggi, Kudat. Para penduduk dan petugas kesihatan ditemui menyambut baik program turun padang julung kali ini. Terima kasih kepada pihak kesihatan sudi datang dan membantu kami. Saya sangat-sangat gembira dan senang hati sebab saya dapat vaksin dan sebahagian masyarakat penduduk kampung yang hadir pada hari ini dapat vaksin. Terima kasihlah dengan Jabatan Kesehatan karena memudahkan orang kampung kelangkaman. Terima kasihlah semua karena dapat vaksin dos pertama. Terima kasih karena kerjaan mulai sekitar untuk lama kampung diti dan saya hilmos di klinik kesehatan karena kerjaan membantu untuk lebih kampung kati tidak suap kendaraan tambak untuk jalan-jalan untuk di Basahit. Saya berbangga dan bersyukur kerana dapat diberi peluang lah untuk turun memberikan hikmat kepada masyarakat yang tinggal di pendalaman yang susahlah. Saya sangat berterima kasihlah kepada kami punya pihak atasan sebab memberi kepercayaan untuk kami menjalankan tugas di kawasan sekitar Pulau Banggi ini. Hampir 200 penduduk kampung Kalangkaman Pulau Banggi menerima suntikan dalam program ini. Pelbagai pihak terus tampil memberi sumbangan kepada petugas barisan hadapan yang bertungkus lumus mendepani pandemik COVID-19 sejak tahun lalu. Kementerian Pertanian dan Industri Makanan MAFI melalui Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan Fama Sabah juga tidak terkecuali dengan melaksanakan program MAFI Prihatin.
Ahli Lembaga Pengarah Fama Sabah, Datu Japlin Hakim berkata, menerusi program ini, MAFI mengagihkan produk luaran Fama seperti buah-buahan dan sayuran segar kepada petugas barisan hadapan yang bertugas di Pusat Pemberian Vaksin PPV. Setakat ini, program tersebut telah memberi manfaat kepada petugas barisan hadapan di Labuan dan 4 PPV di Sabah dengan anggaran peruntukan RM21,000. Sebagai tanda terima kasih dan penghargaan kami kepada petugas-petugas barisan hadapan, khususnya para doktor, para jururawat dan juga petugas-petugas barisan hadapan yang bertungkus lumus bertugas bagi memastikan pandemik COVID ini terus dalam keadaan yang terkawal dan melandai. Datu Japlin bercakap kepada RTM selepas menyerahkan sumbangan MAFI prihatin kepada pengarah Hospital Kota Belud, Dr. Primus John di PPV Dewan Masyarakat Tun Said Kota Belud. Sementara itu, petugas barisan hadapan berterima kasih atas sumbangan yang diberikan. Terima kasih kerana memberi kami sumbangan seperti sayur-sayuran dan roti. Kami dari tim MyVac Kota Belud dan juga tim PPV Kota Belud sangat menghargai sumbangan daripada MAFI. Saya wakil daripada kesehatan mengucapkan terima kasihlah atas sumbangan yang diberikan pada pagi ini. Contoh dia buah-buahan, biskut dengan makanan tambahan. Dengan sumbangan ini, semoga ia menjadi motivasi supaya kita jadi lebih komited untuk menjalankan tugas. Sejumlah 70 kotak sumbangan MAFI prihatin diagihkan kepada petugas barisan hadapan di PPV Dewan Tun Said Kota Belud ini. Sementara itu, lebih 2,000 individu telah menerima suntikan vaksin COVID-19 di Pusat Pemberian Vaksin PPV Dewan Tun Said Kota Belud sejak dibuka 1 Jun lalu. Pengarah Hospital Daerah Kota Belud, Dr. Primus John berkata, jumlah itu dijangka meningkat selepas Majlis Keselamatan Negara MKN membenarkan PPV berkenaan beroperasi setiap hari berbanding hanya pada hujung minggu sebelum ini. Menurut Dr. Primus, PPV ini amat selesa dan mampu menampung 500 individu pada satu-satu masa. Malah, pematuhan prosedur operasi standard SOP di PPV ini juga dipantau ketat bagi mengekang penularan pandemik COVID-19. Setiap hari ada petugas lebih kurang 70 di mana dia merangkumi pelbagai agensi seperti KKM sendiri, terusnya pihak daripada pejabat daerah, sukarelawan lebih kurang 30 orang dan juga PDRM serta rela. Tapi kita akan kurang daripada 50 orang petugas pada suatu masa. Dr. Primus bercakap kepada RTM selepas menerima sumbangan MAFI prihatin daripada Ahli Lembaga Pengarah Fama Sabah, Datu Japlin Hakim. Baik, sekian paparan berita dari Sabah. Kembali bersama Redwin di Angkasa Puri. Silakan Redwin. Baik, terima kasih Anne untuk laporan dari Sabah itu tadi. Ibu bapa di pedalaman Kinabatangan Sabah harus dipuji. Mereka memberi kerjasama penuh untuk merealisasikan sesi pengajaran dan pembelajaran di rumah PDPR. Meski berhadapan dengan pelbagai kekangan, mereka ada untuk anak-anak, membantu dan menyokong para guru untuk mencapai maksud apa yang dinamakan sebagai kejayaan. Wartawan Iswadiman Syamsuddin bertemu mereka. Mendiami kawasan pedalaman dengan kurang pendedahan dunia luar, susulan kesukaran sumber keuangan bagi menampung kos pengangkutan untuk ke Bandar Sandakan mahupun ke Pekan Tongot atau Kinabatangan. Selain tidak mampu menyediakan telefon pintar kepada anak-anak, ibu bapa pelajar Sekolah Kebangsaan Desa Permai Mukim Kuamut Kinabatangan tetap memberi kerjasama baik kepada guru-guru dalam setiap sesi PDPR. Jadi mana yang kita faham, kita boleh ajar, tolong guru. Cukuplah guru mengantar bahan-bahan. Jadi mana yang boleh kita macam kerjasama lah guru sama ibu bapa. Jauh di sudut hati ibu bapa pelajar ingin menyaksikan anak-anak pedalaman di Mukim Kuamut ini berjaya dalam pelbagai bidang seiring pendidikan abad ke-21 negara. Walaupun kehidupan di pedalaman umpama kais pagi, makan pagi, kais petang, makan petang. Biarlah macam mana susah pun, selagi siap mampu, saya akan berusaha cari rezeki bagi diorang pelajaran yang baik dan maju terus belajar baik-baik supaya diorang ada masa depan lah, itulah supaya terkeluar daripada
kesusahan begini. Pengorbanan yang ditunjukkan guru dalam menyediakan modul PDPR juga diterima baik serta mendapat sumbangsaran idea oleh pemimpin dalam kawasan Kuamut. Namun, bagi mereka, keseimbangan pembangunan khususnya jalan raya bagi menghubungkan Mukim Kuamut dengan Pekan Kinabatangan perlu diberi keutamaan agar usaha memperkasa sektor pendidikan luar bandar dapat dilaksanakan sebaiknya. Tongod ini jarak dia bukanlah begitu mudah untuk dijangkau. So memang terdapat banyak halangan lah. Tetapi saya percaya dan yakin guru-guru kita ini adalah guru-guru yang mempunyai keprihatinan yang tinggi untuk membantu pelajar-pelajar kita. Mukim Kuamut mempunyai 5 buah kampung melibatkan Kampung Kuamut, Kampung Tulang-Tulang, Kampung Desa Permai, Kampung Tangkong dan Kampung Tangkuyan. Bekalan elektrik 24 jam, klinik kesihatan, jabatan pengairan dan saliran dan sekolah hanya ada di Kampung Kuamut. Belum tahun 63 sekolah ini ada sudah dibina di sini. Jadi amat lah karena apa guru-guru ini kasihan kalau ada sekali-kali bawa surat sudah tentu perjalanan mereka kalau ada jalan raya cepat sampai ke pejabat. PDPR antara pendekatan di luar kotak yang diperkenal kerajaan sebagai alternatif pembelajaran norma baharu ketika negara berhadapan pandemik COVID-19 sejak Mac tahun lalu. Baiklah saudara, inilah antara kaedah PDPR yang dilaksanakan di kawasan pedalaman Kinabatangan. Dilaksanakan secara manual. Selain guru menghantar modul pembelajaran ke rumah-rumah pelajar, pelajar juga akan bertemu guru di dalam bot ini untuk mendapatkan sedikit penerangan terhadap modul yang disediakan. Laporan Iswadiman Syamsuddin, RTM. Seterusnya kita ke Bumi Kenyalang. Antara yang menarik, Lembaga Kemajuan Bintulu menyumbang RM1 juta untuk program vaksinasi Sarawak. Nursila Talaha teruskan dengan laporan penuh dan juga perkembangan lain langsung dari Sarawak. Ya, Redwin, sumbangan berjumlah RM1 juta itu diserahkan kepada Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN. Sebelum memperincikannya, kita ikuti laporan prestasi vaksinasi Sarawak setakat semalam. Lembaga Kemajuan Bintulu BDA menyumbang sejumlah RM1 juta kepada Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN. Pengurus Besar BDA Muhammad Yaakob Kari memberitahu sumbangan tersebut bertujuan untuk membantu melancarkan program vaksinasi di negeri ini selain bagi kegunaan JPBN dalam berdepan cabaran pandemik COVID-19 ketika ini. Sumbangan tersebut katanya disampaikan oleh Timbalan Pengerusi BDA Haidar Khan Askar Khan ketika mengadakan kunjungan hormat ke atas Ketua Menteri Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg di Wisma Bapa Malaysia Petra Jaya Kuching hari ini. Mengenai pembangunan yang ada di Bintulu tentang keperluan perumahan di Similaju Industrial Park dan juga sedikit tentang tanah yang ada di Similaju National Park itu yang dialokasi untuk pet camp dan kita amat menyokong projek ini. Jadi kita nak menyelesaikan keadaan tanah di sana.
Muhammad Yaakob juga memaklumkan dalam pertemuan hampir sejam itu, Datuk Patinggi Abang Johari turut memberi cadangan serta nasihat mengenai pembangunan yang ada di Bintulu. Perkembangan terkini kes banduan lolos hampir 24 jam melarikan diri dari tahanan penjara Puncak Borneo Kuching. Gerakan mengesan Muhammad Fikri Azharuddin Abdullah dan Rahmat Simbulan masih diteruskan. Wartawan Syadikin Bahrin ada laporannya. Silakan Syadikin. Terima kasih Sheila. Setakat pukul 5 petang tadi, pasukan pengesan dari Jabatan Penjara Sarawak dan pihak polis lengkap bersenjata masih berusaha mengesan dua banduan yang melarikan diri ke hutan kampung Sinar Baru ini. Operasi yang diperluaskan sehingga ke 3 km ini meliputi kawasan perumahan sekitar dan hutan-hutan berhampiran. Kami juga dimaklumkan dua banduan ini memiliki rekod jenayah yang sama bersabit pengedaran dadah di bawah Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya yang masih dalam sebutan kes di mahkamah. Pihak polis turut mengeluarkan nasihat kepada penduduk sekitar untuk tidak membantu menyembunyikan banduan ini dan melaporkan kepada pihak berkuasa tempatan sekiranya terjumpa dengan individu yang mencurigakan. Sekian dulu laporan saya, Syedikin Bahrin dari Padawan. Kembali bersama Sheila di studio Kuching. Sheila. Baik, terima kasih Syedikin. Unit Hal Ehwal Agama-Agama Lain Unifor memperuntukkan RM8.5 juta untuk geran tahunan kepada pelbagai badan agama dan rumah ibadat bukan Islam. Timbalan Ketua Menteri Datuk Ahmad Douglas Uga Ambas yang juga pengerusi Unifor berkata antara penerima awal geran tahunan iaitu sebuah kuil, 2 chapel dan sebuah gereja. Penyerahan geran tahunan itu disampaikan kepada ahli Dewan Undangan Negeri ADUN serta wakil kawasan masing-masing di pejabat beliau. ADUN Telian Yushipnos Balu mewakili jawatankuasa Chapel Telian St. Anthony di Mukah menerima geran sebanyak RM2 juta. Pembinaan chapel itu manakala RM2 juta diserahkan kepada anggota Dewan Negara, Senator Datuk Paul Igai mewakili anggota Parlimen Bintulu, Datuk Sri Tiong Kin Sing untuk pembinaan jalan menuju ke perkuburan Kristian Kuala Setiam di Bintulu. Sementara itu, ADUN Demak Laut Dr. Hazlan Abang Hibni mewakili Kuching Hokkien Association menerima cek RM1.5 juta untuk pembinaan kuil Mazu di Kuching dan RM2 juta dana pembinaan gereja St. Barnabas di Taman Tunku Miri pula diserahkan kepada wakil ADUN Lambir Ripi Lamat. Unifor juga memperuntukkan geran bernilai RM1 juta kepada Chapel Roh Kudus Baru di Permai Jaya di Miri yang diserahkan kepada wakil ADUN Senadi Datuk Lee Kim Shin. Datuk Ahmad Douglas juga memaklumkan penyerahan kedua geran tahunan kelak akan melibatkan peruntukan sebanyak RM17 juta. Polis Kuching berjaya menumpaskan kumpulan mencuri motosikal yang dikenali sebagai Geng Jack dengan penangkapan 7 orang ahli kumpulan itu termasuk ketuanya. Ketua Polis Daerah Kuching ACP Ashmon Bajah memberitahu kesemua yang ditangkap berumur lingkungan 22 hingga 35 tahun yang mempunyai sekurang-kurangnya 3 rekod jenayah lampau berkaitan kes dadah, pecah rumah selain mencuri. Menurut SCP Ashmon, ketua kumpulan itu yang berumur 29 tahun dikenali sebagai Jack. Suspek merupakan orang di bawah pengawasan polis POKA yang memiliki 22 rekod jenayah lampau dalam pelbagai kesalahan. Kumpulan tersebut dipercayai bergiat aktif sejak hujung tahun lalu di Kuching, melakukan kerja-kerja mencuri motosikal termasuk melerai dan menjual sebagai alat ganti yang disimpan di sebuah kedai cuci kenderaan di Jalan Sekamah. Dengan tertumpasnya geng Jack ini, polis percaya dapat menyelesaikan 23 kes curi motosikal, 1 kes pecah rumah dan curi melibatkan anggaran kerugian harta benda lebih kurang RM108 juta. Motosikal yang dicuri adalah untuk keperluan masyarakat, keperluan pemilik motosikal untuk mencari sumber pendapatan, contohnya menjadi pemandu e-hailing, dispatch dan sebagainya. ACP Ashmon memberitahu demikian dalam sidang media mengenai tangkapan tersebut di Ibu Pejabat Polis Daerah di Simpang 3 Kuching.
Kes disiasat di bawah Seksyen 379A Kanun Keseksaan yang membawa hukuman hingga 7 tahun dan denda. Kes itu turut disiasat di bawah Seksyen 457 Kanun Sama yang membawa hukuman penjara selama tempoh 14 tahun termasuk di bawah Akta Pencegahan Jenayah 1959 juga akan dijalankan serentak untuk kesemua suspek. Sekian berita dari Sarawak, kita kembali bersama Redwin di Angkasa Puri. Silakan. Baik, terima kasih Nursila untuk laporan dari Sarawak itu. Selepas ini menyusul laporan dari wilayah utara. Pulau Langkawi dipilih destinasi rintis program COVID-19 Free Destination. Justru Lembaga Pembangunan Langkawi LADA bersedia merangka pelan pemulihan pelancongan dalam membantu kumpulan pemain industri berkaitan di Pulau Legenda itu. Laporan wartawan Muhammad Najib Masyur. Lebih 60% penduduk Pulau Langkawi yang terlibat dalam sektor pelancongan terjejas pendapatan sejak pandemik COVID-19. Statistik kemasukan pelancong ke pulau ini sepanjang Januari hingga Mei lepas menunjukkan hanya 319,720 individu berbanding 811,718 individu bagi tempoh sama tahun 2020. Perbezaan ketara ini dijangka berterusan sehingga penghujung tahun 2021. Bagaimanapun, 3 fasa pelan pemulihan pelancongan yang digariskan Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya seterusnya menjayakan program COVID-19 Free Destination berupaya meningkatkan kembali sektor pelancongan di Langkawi. Malah, dengan kesediaan LADA yang mula mengatur langkah proaktif berupaya menyegerakan memulihkan sektor pelancongan. LADA sedang menggubal satu plan induk pemulihan pelancongan di Langkawi. Kita plan induk ini kita mendapatkan input daripada pemain-pemain industri apakah langkah-langkah terbaik untuk kita memulihkan industri pelancongan di Langkawi. Sementara itu, Kumpulan Pengurusan Pelancongan mengakui tempoh ini merupakan peringkat yang paling sukar untuk ditempuhi sepanjang berkecimpung dalam industri. Kebergantungan penduduk Langkawi dalam industri pelancongan adalah sebanyak 60,000 ya, yang pemain-pemain industri terlibat daripada hotel, daripada pemandu bot, guide, pemandu bas. Jadi apa saja pekerjaan yang dilakukan terlibat dalam pelancongan. Dan kita daripada pihak persatuan, kita mengharapkan suatu pemulihan yang segera. Tapi kita juga berpesan pada pemandu, kita kena berubah. Kita kena cari alternatif lain untuk support hidup. Sehingga 29 Jun lepas, Langkawi terus menunjukkan peningkatan sehingga 57,494 individu telah berdaftar untuk divaksin, mewakili 53.04% penduduk. Trend itu juga membuktikan Langkawi semakin bersedia membuka semula sektor pelancongan selepas mencapai status imuniti kelompok. Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya Motek meletakkan harapan yang begitu tinggi untuk melihat sektor pelancongan dalam negara kembali bernafas selepas kerajaan bakal membenarkan pergerakan rentas negeri dibuka semula dalam fasa keempat pelan pemulihan negara. Masyarakat, sejauh mana anda bersedia ke arah itu? Muhammad Najib Mansur, Berita RTM. Melaporkan realiti. Menjelajah setiap lokasi. Memaparkan yang terkini dan sahih. Mengisi wacana padat. Merungkai persoalan rakyat. Berita wilayah, peka dan berwibawa.
Pekerja selain dalam perkhidmatan perlu tidak dibenarkan keluar dari kawasan Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan PKPD dan tidak boleh bekerja di pejabat atau tempat kerja sepanjang tempoh PKPD. Menteri Sumber Manusia Datuk Seri M. Saravanan dalam kenyataan memaklumkan peringatan itu susulan pengumuman pelaksanaan PKPD di beberapa mukim di Selangor dan beberapa lokaliti di Kuala Lumpur mulai esok hingga 16 Julai. Justru majikan adalah dikehendaki mematuhi perintah itu dan membenarkan pekerja-pekerja bekerja dari rumah BDR. Majikan disaran supaya mematuhi arahan PKPD dan prosedur operasi standard SOP berkaitan khususnya dari segi penetapan kapasiti kehadiran pekerja di pejabat atau tempat kerja seperti yang ditetapkan. Kementerian Sumber Manusia KSM juga menerima banyak aduan daripada pekerja bahawa mereka diugut oleh majikan untuk hadir bekerja seperti biasa dan kegagalan berbuat demikian boleh menyebabkan mereka diberhentikan kerja. Sekiranya pekerja masih diarahkan oleh majikan untuk hadir ke tempat kerja, aduan boleh disalurkan kepada KSM menerusi aplikasi Working for Workers WFW. Selain kategori aduan BDR, aplikasi itu juga mempunyai 16 kategori aduan lain membabitkan isu perburuhan. Sumbangan nasi biryani ayam secara pandu lalu ternyata membantu kumpulan memerlukan ketika ini. Inisiatif dilaksana Qaryah Masjid Kapitan Keling, Georgetown pada Jumaat setiap minggu. Rata-rata penerima mengakui bungkusan nasi seperti ini membantu mereka menjimatkan perbelanjaan harian. Terima kasih banyak-banyak lah sebab suami pun OTU apa kan dapat bantuan sini alhamdulillah memang COVID pun tak diterima lagi. Kita syukur alhamdulillah juga lah sebab ada juga lah macam kata kan kalau tak ada. Hari ni alhamdulillah lalu kat sini dapat rezeki kan. Tidak kita nak hantar orang ni orang bagi kita pula. Terima banyak ni dia tak perlu nak beli sendiri lah kan. Pengurusan masjid turut menyediakan gerobok barangan keperluan asas kepada mereka yang memerlukan. Baik, laporan itu menutup berita wilayah petang ini. Terus kongsikan dengan kami sebarang aktiviti yang berlaku di tempat anda. Saya, Radio Robin, Berita Wilayah, peka dan berwibawa. Salam hormat.